Selamat pagi murid-murid. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan murid di Pahang. Oke, say hi. Say hi. Oke, hai murid-murid di Pahang. Oke, hari ini kita akan belajar topik sejarah. Tapi sebelum tu, cikgu mau kamu teka dulu gambar ni, gambar apa? Gambar ni gambar apa? Gambar? Yang di pertua? YDPA. Okay, next. Okay. Okay, gambar yang ini? Perdana Menteri. Yang gambar ini pula? Bukan, dia mesyuarat tapi bukan mesyuarat agung. Parlimen, betul. Okay, gambar sebelah. Kurang tepat. Masyarakat bukan merdeka, masyarakat berbilang berbilang kaum, berbilang etnik. Okey, jelas. Ini gambar apa? Peta Malaysia dengan apa nih? Kuning-kuning ni. Tulisannya. Peta Malaysia dengan sempadan. Okey. So, tadi gambar-gambar tadi tu adalah menunjukkan ciri-ciri negara yang berdaulat. Okay, so hari ini topik kita akan berbincang tentang ciri-ciri negara berdaulat di bawah topik 12.12. Oke, selamat pagi murid-murid. Oke, seterusnya kita akan belajar mengenai pada pandangan kamu untuk menjadi negara yang berdaulat, apa ciri yang perlu ada? Next. Yang pertama adalah mesti ada sistem pemerintahan. Yang kedua adalah ada sempadan. Yang ketiga mempunyai perundangan, dan yang keempat adalah mesti dia mempunyai rakyat. Kita pergi di bahagian pemerintahan. Pemerintahan. Dalam pemerintahan negara kita mempunyai ada dua sistem pemerintahan, yaitu apa? Sistem raja berperlembagaan dan juga sistem demokrasi berparlimen. Dalam sistem pemerintahan negara kita ini, kita mempunyai dua ketua negara. Yang pertama ketua resmi negara yaitu YDPA, yang satu adalah Perdana Menteri. Kalau YDPA itu dia hanya bertugas sebagai penasihat dalam negara. Berbanding dengan Perdana Menteri, dia adalah yang mengurus sistem dalam negara kita. Paham semua? Boleh ikut kah pelajar yang dipelajar online? Boleh. Jadi siapa yang boleh bagi tahu Cikgu? Siapakah YDPA dan Perdana Menteri Malaysia yang sekarang? Boleh berdiri. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Iskandar. Dan Perdana Menteri kita? Anwar Ibrahim. Soalan tambahan, siapakah dari mana YDPA kita sekarang? Dari Johor. Betul. Beri tekan tepukan. Dan apabila Cikgu bagi tahu pasal ini, sistem pemerintahan dalam negara, ciri sistem pemerintahan, adakah negara kita termasuk untuk sebagai negara yang berdaulat bagi sistem pemerintahan? Termasuk. Yang kedua adalah sempadan. Siapa boleh bagi tahu Cikgu apa itu sempadan? Kali ini saya boleh Cikgu minta pelajar online yang jawab? Boleh. Sempadan adalah kawasan yang berada di bawah kuasa dan pentadbiran sesebuah negeri dan negara. Betul. Boleh ulang lagi kah? Mungkin kita punya kawan-kawan di sini tidak berapa dengar. Dia masuk kita dengar.
Sempadan adalah kawasan yang berada di bawah kuasa dan pentadbiran sesebuah negeri atau sesebuah negara. Oke, betul. Jadi sekarang ya penuh. Oke, jadi maksudnya adalah sempadan ini dia adalah garis pemisah di antara negeri dan negara. Kalau negeri sebagai contohnya adalah garis pemisah antara kalau di Borneo, Sabah dan Sarawak. Kalau di sebelah Semenanjung pula adalah apa? Apa yang ada negeri di Semenanjung? Contoh. Selangor apa lagi? Oke, itu setiap negara itu mesti ada dia punya garis sempadan. Oke. Jadi dalam kita punya sempadan ini dia mempunyai 3 jenis sempadan. Yang pertama air, yang kedua darat, yang ketiga apa? Udara. Dan soalan tambahan untuk sempadan, saya minta pelajar face to face yang jawab Pak. Boleh jelaskan kepada Ciku. Pandangan kamu, kalau negara kita ini tidak sempadan antara dalam negara ini tidak dijaga dengan baik, apa yang akan berlaku? Oke, boleh berdiri? Baik, negara Tamsin akan dicerobohi oleh pendatang luar seperti menjajah dari negara lain ataupun pelancong-pelancong yang Macam contoh pendatang tanpa izin. Oke, terima kasih bagi tepukan sementara ini untuk menjawab. Oke, terima kasih. Jadi murid-murid, kalau negara kita ini sempadan dia tidak dijaga dengan baik, akan berlaku apa? Pencerobohan. Oke, pencerobohan warga asing, di mana ini akan mengakibatkan bilangan PTI dalam negara kita itu akan semakin meningkat. Jadi kita punya keamanan negara tidak dapat dijaga dengan baik. Jadi dengan adanya sempadan dalam negara ini, maka negara kita ini akan menjadi negara yang berdaulat. Oke, dan seterusnya adalah kita masuk dalam perundangan. Perundangan ini adalah undang-undang. Oke? Perundangan ini adalah asas dan peraturan dalam sesebuah negara. Oke, kelas. Coba kamu bayangkan kalau tiada undang-undang jadi negara dalam negara kita, apa yang akan jadi? Huru hara, tembak sana sini, betul kan? Setakat ini pelajar online masih dapat ikut? Oke. Jadi kelas, siapa yang jadi saya boleh minta pelajar online, bagi pelajar online kita yang dari Pahang, bolehkah berikan satu contoh undang yang diamalkan di Malaysia? Undang-undang Jalan Raya. Undang-undang Jalan Raya. Satu lagi. Sorry? Jalan merokok. Oke. Jadi dalam negara kita ini mempunyai banyak undang-undang yang dapat mengawal negara kita daripada menjadi huru hara. Kok bayangkan kalau tidak kita punya undang-undang dalam negara kita ini, negara kita ini akan banyak penjahat bilang orang, akan banyak jenayah. Jadi dengan adanya perundangan ini, ia akan dapat menjamin keadilan dan akan melindungi rakyat. Dan dalam undang-undang ini kita akan berpadukan dengan perlembagaan. Oke, jadi untuk pelajar face to face, dalam pandangan kamu, apa yang akan berlaku kalau kita sebagai rakyat negara ini tidak mengikuti undang-undang yang diberikan oleh kita punya negara? Oh, boleh angkat tangan. Oke, angkat tangan dan berdiri. Fungsi. Apabila rakyat tidak mematuhi undang-undang, jika rakyat tidak mematuhi undang-undang, negara akan menjadi tidak aman. Berlaku jenayah, huru hara dan keselamatan masyarakat akan terancam.
Oke, betul. Berikan tepukan. Oke, sebagai berani menjawab. Oke. Jadi kita sebagai rakyat negara, kita mesti mengikuti undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Oke, dan seterusnya, dan ciri ini merupakan ciri yang terakhir sebagai negara yang berdaulat, yaitu rakyat. Dalam negara ini, tidak negara yang tidak rakyat, tidak negara yang semua dia punya orang dalam itu pemerintah. Jadi kalau dia sebagai pemerintah, jadi siapa yang akan orang ngurus begitu? Kalau tidak rakyat, sia-sia itu negara dari pemerintah. Jadi pemerintah orang itu akan bertelaga satu sama lain. Kalau rakyat dalam negara orang itu tidak. Paham semua setakat nih? Oke. Orang lain paham? Oke. Jadi sebagai rakyat negara, kita akan sentiasa terikat dengan undang-undang. Oke. Lagi sekarang saya mau tanya soalan. Menurut pemahaman kamu semua, ini untuk yang online punya student, soalan untuk kamu, siapakah yang dimaksudkan sebagai rakyat Malaysia? Rakyat Malaysia adalah warga negara Malaysia yang tinggal di Malaysia seperti diri saya. Oke, rakyat Malaysia adalah kita sendiri yang tinggal di negara kita. Paham? Oke, rakyat Malaysia ini mempunyai kaum yang berbilang macam kita, Bumi Putra, apalagi Melayu, apalagi Dusun, apalagi Cina, apalagi India. Oke. Jadi soalan last daripada Ciku mau tanya, mengapakah rakyat dianggap sebagai aset penting dalam negara dalam mengekalkan kedaulatan negara? Oh boleh, oke, boleh berdiri dan bagi jawaban. Dia penting karena mereka lah tulang belakang negara yang menggunakan sektor ekonomi dan bertanggung jawab menjadi penduduk. Oke, dikasih tepukan. Oke, jadi negara kita Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Paham? Jadi kita masih sentiasa menghormati antara satu sama lain. Oke, sebagai rumusan daripada PMC Bajar, coba kamu pikir balik dari segi pemerintahan, sempadan, perundangan dan rakyat. Adakah kita Malaysia ini termasuk dalam ciri-ciri negara yang berdaulat? Termasukkah? Ya, sebab karena Malaysia dia dapat memenuhi semua keempat ciri negara berdaulat. Oke, terima kasih Ibu Mila. Baik, murid-murid semua, bagi memantapkan lagi pengetahuan dan juga mengenai topik yang kita baru pelajari tadi, yaitu ciri-ciri negara berdaulat. Cikgu mau kamu semua, bolehkah kalau kamu menghasilkan satu peta minda berdasarkan ciri-ciri berdaulat itu? Boleh? Boleh? Boleh kan? Oke, boleh edarkan? Ya.
Ada lagi. Sudah kan kopi. Oh, ada lagi kopi. Ada nggak itu? Ini komplit random deh. Oh, ini kan. Pensil dia. Mau mana pensil? Ya. Ya. Pensilkan kamu. Oke, baik murid-murid, masa sudah pun habis. Cikgu mau kamu bentangkan hasil kerja yang kamu buat. Bolehkah? Yang sebelah sini mendengarkan yang kumpulan 2. Oke? Oke. Kita mulai dari kumpulan 1 lah. Kami daripada kumpulan 1 membentangkan mengenai ciri pemerintahan. Maksud pemerintahan adalah sistem yang telah digubal untuk mentadbir dan mengurus sesebuah negara. Sistem pemerintahan pula ada juga sana tu. Macam kita dah ni. Dua sistem pemerintahan iaitu raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sebagai contohnya yang di Pertuan Agong, memerintah sebagai ketua negara dan perdana menteri. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita panggil kumpulan kedua untuk membentangkan peta yang dihasilkan. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera cikgu dan rakan-rakan. Hari ini kami dari kumpulan 2 dan kami akan bentang tentang peta minda kami berkenaan dengan ciri rakyat, yaitu maksud rakyat ialah penduduk yang tinggal dalam sebuah negara dan dia menjadi tulang belakang negara selaku menjadi memajukan ekonomi. Selain itu, dia juga melaksanakan pentadbiran negara dan mempertahankan kedaulatan negara. Selamat pagi rekan-rekan dan cikgu-cikgu. Ciri rakyat yang seterusnya adalah rakyat yang mempunyai pelbagai kaum seperti kaum yang rakyat yang berbilang kaum seperti Melayu, India, Cina dan sebagainya. Selain itu, ciri rakyat yang seterusnya ialah ciri rakyat yang hidup bersatu padu, bersatu di bawah satu payung yang sama, yaitu negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Seterusnya cikgu mau kumpulan online untuk membentangkan peta minda yang dihasilkan lah. Pagi dan selamat sejahtera cikgu dan rakan-rakan kami. Kami dari kumpulan 3 dan
dan kami akan membentangkan peta minda kami tentang ciri negara berdaulat, iaitu sepadan. Sepadan bermaksud garis pemisahan antara negeri dan negeri lain dan antara Malaysia dengan negara lain. Dan kepentingan sepadan ialah untuk menentukan kawasan pentadbiran sebuah negara. Antara contohnya sepadan darat, laut dan udara. Oleh itu, negara kita Malaysia adalah sebuah negara berdaulat kerana kita mempunyai sepadan yang dikawal sepanjang masa dan diiktiraf oleh negara lain. Sekian, terima kasih. Bagus semua, juga nampak semua peta minda dihasilkan dengan baik. Seterusnya kita serahkan kepada Cikgu Stephen untuk membuat aktiviti yang seterusnya. Oke, murid-murid, fokus semua. Kita teruskan dengan kuis interaktif Kahota. Jadi kita ada 3 kumpulan, ada kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Cikgu mau kamu semua duduk dalam satu kumpulan dan bincanglah jawaban. Inilah masa cikgu mau tengok sejauh mana kefahaman kamu tentang topik yang cikgu sudah ajar pada hari ini. Oke, kita start dari sekarang. Oke, soalan pertama bunyi, antara berikut manakah ciri-ciri negara berdaulat? Kalau merah itu budaya dan adat bersam, kalau orange geografi dan iklim, kalau biru pula dia ekonomi dan perdagangan, kalau hijau dia pemerintahan, rakyat, sempadan dan perundangan. Tadi cikgu sudah ajar. Oke, bagus. Semua jawab yang bagus. Dapat semua betul lah. Oke, next question. Oke, seterusnya, apakah maksud sempadan negara? Pikir. Kalau merah, garisan yang memisahkan antara pulau dengan pulau lain. Kalau orange, garisan yang memisahkan kawasan negara kita dengan kawasan negara jiran yang lain. Dan biru, garisan yang membahagikan wilayah pentadbiran. Kalau hijau, mewakili garisan khatulistiwa. Oke, ada satu kumpulan belum jawab lagi. Ada 10 saat, 9. Nice. Ada 2 betul, 1. Oke, soalan 3. Mengapakah rakyat dianggap sebagai salah satu ciri negara berdaulat? Jadi, kalau merah dia mewakili rakyat menjadi identiti lah dan penentu kewujudan sesebuah negara. Kalau orange dia rakyat yang menjalankan aktiviti ekonomi. Biru pula dia adalah rakyat yang menentukan bentuk muka bumi negara. Dan yang kalau untuk hijau, rakyat memberi sokongan kepada pihak luar. Oke, masa sudah habis, ada satu kumpulan belum jawab. Jadi kumpulan mana yang belum jawab tuh? Kumpulan 3. Apa, boleh, cuba lagi. Inilah kita nak try yang terbaik. Oke, bagus. Kumpulan 2 di nomor 1 sekarang. Kumpulan 3 paling bawah. Lepas ni jawab dengan lebih bagus. Okey, next. Okey, soalan 4. Kedaulatan undang-undang bermaksud apa? Jadi kalau merah mewakili undang-undang boleh diubah sesuka hati. Kalau orange, undang-undang hanya untuk rakyat jelata. Kalau biru, undang-undang dibuat oleh pemerintah sahaja. Manakala kalau hijau pula, jawapan dia undang-undang dipatuhi oleh semua rakyat dan pemerintah. Okey, bagus. Ada 2 kumpulan lah yang jawab dengan bagus. Okey, kumpulan 2 masih lagi di puncak lah. Kumpulan 1 pun bagus. Kumpulan 3 perlu penambahbaikan lah. Okey, next. Soalan seterusnya, manakah berikut contoh undang-undang yang diamalkan di Malaysia? Okey, 1 orang sahaja. Lagi 2 kumpulan mungkin masih belum dapat jawab lah. Tapi lepas ni cikgu harap semua dapat jawab lah. Ya, scoreboard kumpulan 2 masih nombor 1 lah. Dan nombor kumpulan 1 dan 3 masih di bawah. Jadi lepas ni boleh cuba lagi ya. Okay, next. Okay, soalan yang 6. Bagaimana rakyat boleh menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah? Ada 1 kumpulan yang sudah jawab. Oh, lagi 2 kumpulan masih belum dapat jawab lah. Jadi kongres untuk
kumpulan yang menjawab tersebut. Yang lagi 2 kumpulan sila jawab dengan lebih pantas lepas ini ya. Sebab masa yang ditentukan satu soalan hanya 30 saat. Tapi tidak apa, kita boleh cuba lagi. Okay, next. Okay, soalan 7. Jika Malaysia tidak mendapat periktirafan antarabangsa, apakah kesannya? Jadi kalau merah, Malaysia sukar menjalin hubungan diplomatik. Kalau oranye, Malaysia lebih maju dalam teknologi. Dan okey, semua pun menjawab dengan sangat pantas. Jadi ada 2 kumpulan yang menjawab. Jadi satu kumpulan masih lagi belum dapat menjawab. Kita tengok scoreboard. Okey, nampaknya kumpulan 2 setrika, semua betul. Ini menunjukkan kamu semua cakna lah dengan apa yang cikgu ajar hari ini. Okay, next. Soalan yang terakhir. Okay, cikgu harap semua dapat jawab dengan betul lah. Jadi soalan dia antara berikut, manakah slogan yang sesuai untuk mengekalkan kedaulatan negara? Adakah merdeka sekadar nama, kedaulatan negara, tanggungjawab bersama, dan seumpamanya? Jadi ada 2 kumpulan lah sudah jawab, 1 kumpulan lagi masih belum dapat menjawab. Jadi kita tengoklah total scoreboard untuk hari ini. Jadi kita tengok siapa pemenang dia. Adakah kumpulan 1? Dia kumpulan 3 nombor 2, dan nombor 1 jatuh kepada kumpulan lain tidak bukan kumpulan 2. Berikan tepukan gemuruh untuk jadi lepas ni kamu boleh buat yang lebih baik lah. Cikgu harapkan kamu semua boleh memberikan lebih banyak masa untuk belajar topik ini selepas ini ya. Jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu serahkan kepada rakan cikgu yang lain untuk sesi seterusnya. Okay, kita sudah selesai buat quiz. So kita membuat rumusan apa yang kita belajar hari ini. Kita membuat pengukuhan topik dululah. So hari ini kita belajar apa? Siapa boleh beritahu? Ciri negara berdaulat yang ada 4. Yang pertama, kedua, sepadan. Ketiga, perundangan. Keempat, rakyat. Jadi sebelum kita berakhir, cikgu mau tanya dulu. Soalan reflektif. Kalau kita lah kan sebagai rakyat Malaysia, kamu rasa apa tanggungjawab kamu untuk mengekalkan kedaulatan negara Malaysia? Cuba kamu fikir. Walaupun contohlah sebagai murid, apa yang kamu boleh buat untuk menjaga kedaulatan negara Malaysia? Kita haruslah belajar bersungguh-sungguh. Atau student yang dari Pahang boleh bagi jawapan? Kita perlu belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh, betul. Okay, yang dari Sabah? Mengekalkan silaturahim, betul. Okay, ada lagi? Semangat bersama, betul. Boleh juga sebab kita sebagai satu rakyat, bila kita menjaga sesama kita, kita boleh memastikan negara ini tidak terancam, tidak diceroboh dan menjagalah negara kita ini sebagai negara yang berdaulat. Okey. Itu sahaja daripada cikgu. Selesai sudahlah kita punya topik pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang diajar hari ini dan dapat menerapkan nilai-nilai yang baiklah dalam kehidupan seharian. Okey? Okey, itu sahaja.